Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid. Kita berjumpa lagi dalam kelas atas talian kita. Baik, hari ini kita kita masih lagi berada di dalam unit 2 dengan tapi kali ini dengan tajuk yang baru, iaitu rahsia kebahagiaan. Baik, mari kita tengok apakah standard kandungan kita. Okey, membaca 2.3. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Standard pembelajaran kita pula 2.3.1. Membaca sesuatu bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat dan ragam ayat secara mekanis. Objektif pembelajaran: membaca ayat yang mengandungi pelbagai jenis ayat dan ragam ayat dengan sebutan yang betul. Kriteria kejayaan kita: murid berjaya membaca ayat yang mengandungi pelbagai jenis ayat dan ragam ayat dengan sebutan yang betul. Baik, okey, jadi cikgu harap awak semua dah keluarkan buku teks awak, buku teks bahasa Melayu. Buka pada muka surat 8. Baik. Okey, sebenarnya buku ini, tajuk ini, rahsia kebahagiaan ini adalah kesinambungan daripada tajuk kita yang sebelum ni, unitnya keluargaku. Okey, masih lagi berkisah tentang Ruben dan juga Amar. Baik, mari kita tengok apa kesinambungan cerita ini. Okey. Baik, ini okey, tengok pada dialog yang ada di dalam slide kita ni. Okey, Ruben datang ke rumah Amar. Okey, jadi ibu Amar menjemput Ruben masuk. Oh, Ruben rupanya. Jemputlah masuk. Terima kasih makcik. Bolehkah kamu ceritakan keunikan keluarga kamu? Itu soalan daripada emaknya Amar kepada Ruben. Okey, ni. Okey, mereka duduk di dalam ruang tamu. Okey, jadi mari kita tengok apa penjelasan Ruben ataupun apa cerita Ruben tentang keluarga, keunikan keluarga dia. Okey, dengarkan saya baca ya. Keluarga saya mengamalkan dua budaya yang berbeza, iaitu budaya India dan budaya Cina. Walau bagaimanapun, hal ini tidak mendatangkan masalah kepada kami. Keluarga kami hidup bahagia. Kami dilimpahi kasih sayang. Apakah rahsianya? Rahsia kebahagiaan hidup kami ialah sikap toleransi dan saling memahami. Jika kami dilanda masalah, kami hadapinya bersama-sama. Bak kata pepatah, bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Keluarga kami sungguh harmoni. Walaupun ibu dan ayah saya berlainan bangsa, mereka saling mengasihi. Sudah hampir 15 tahun usia perkahwinan mereka. Perbezaan budaya dan agama tidak merenggangkan kasih sayang mereka. Ikatan kasih sayang antara mereka juga bertambah erat dari hari ke hari. Saya berasa amat bertuah. Hidup dalam keluarga yang berkongsi budaya banyak keistimewaannya. Sebagai contoh, pelbagai bahasa dapat saya kuasai. Saya fasih bertutur dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Tamil dan bahasa Mandarin. Saya juga dapat bergaul mesra dengan rakan yang berbilang bangsa. Kami menghormati dan mengunjungi antara satu dengan yang lain. Baik, berdasarkan penerangan Ruben, apa yang awak faham? Okey, Ruben ini adalah anak Kak Cukan. Okey, antara kaum India dan kaum Cina. Jadi, macam mana mereka hidup tanpa ada sebarang masalah? Toleransi. Okey, iaitu saling memahami, saling bertolak ansur. Okey, untuk memastikan keharmonian, kita kena saling bertolak ansur. Okey, faham antara satu sama lain. Faham budaya-budaya kaum lain. Okey, jadi apabila kita faham,
Jadi barulah kita boleh hidup dalam keadaan yang harmoni. Okey, baik. Dalam petikan yang saya baca ni, dalam dialog panjang Ruben ni, terdapat beberapa ragam ayat. Okey, apa itu ragam ayat? Terdapat beberapa ragam ayat. Baik, yang pertama ragam ayat dekat sini, kalau awak tengok di perenggan yang kedua, saya dah gariskan di situ. Bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Okey, ini adalah peribahasa. Okey, baik, apakah maksudnya? Mengharungi kesenangan dan kesusahan bersama-sama. Jadi di dalam perenggan yang kedua ini, kita dapat tengok bahawa ayah dan ibu Ruben, okey, mengharungi kesenangan dan kesusahan bersama-sama. Sebab itu mereka boleh hidup bahagia. Okey, maksudnya saling bertolak ansur, hidup dalam keadaan susah dan juga senang. Okey, baik, mari kita tengok jenis ayat dan ragam ayat yang terdapat dalam dialog kita pada hari ini. Okey, yang pertama, ayat penyata. Okey, kita dah pernah belajar sebelum ni, tapi kita ingat semula. Mari kita ingat kembali apa itu ayat penyata. Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud untuk menerangkan sesuatu hal. Okey, kita terangkan sesuatu untuk menerangkan sesuatu. Ingat ya? Okey, kemudian ayat tanya. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Okey, ayat tanya untuk bertanya, dan apabila kita menggunakan ayat tanya, mesti ada tanda soal di belakang ayat. Okey, di akhir ayat tu mesti ada tanda soal. Ingat ya? Okey, ayat perintah kita baru belajar minggu lepas. Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Masih ingat lagi kan jenis-jenis ayat perintah? Baik, kemudian ayat seruan. Apa itu ayat seruan? Ayat seruan ialah ayat yang digunakan untuk melahirkan perasaan seperti takut, gembira, suka, benci dan sebagainya. Baik, teruskan dengan slide kita yang seterusnya, iaitu ayat penyata. Okey, ayat penyata tadi apa dia? Menerangkan sesuatu hal. Baik, terdapat dalam petikan ini terlampau banyak sangat ayat penyata. Kita akan tengok satu persatu. Yang pertama, keluarga saya mengamalkan dua budaya yang berbeza, iaitu budaya India dan budaya Cina. Okey, ini adalah ayat penyata. Okey, itu ayat penyata yang pertama. Yang kedua, keluarga kami hidup bahagia. Seterusnya, yang ketiga, kami dilimpahi kasih sayang. Keluarga kami sungguh harmoni. Itu yang keempat. Yang kelima, ikatan kasih sayang antara mereka juga bertambah erat dari hari ke hari. Keenam, hidup dalam keluarga yang berkongsi budaya banyak keistimewaannya. Ketujuh, saya fasih bertutur dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Tamil dan bahasa Mandarin. Dan seterusnya, ke-8, saya juga dapat bergaul mesra dengan rakan yang berbilang bangsa. Dan terakhir sekali, kami menghormati dan mengunjungi antara satu dengan yang lain. Ini adalah ayat penyata. Okey, saya nak awak ambil buku teks, okey, buat kurungan untuk setiap ayat penyata. Baik, okey, boleh. Baik, seterusnya ragam ayat yang kedua adalah ayat tanya. Ayat tanya tadi adalah menanyakan sesuatu, dan setiap ayat tanya mesti ada tanda soal di akhir ayat. Okey, kita tengok di mana. Okey, apakah rahsianya? Baik, nampak ada tanda soal di situ. Saya tunjuk kejap. Okey, di sini ada tanda soal. Okey, ada lagi tak? Ada, berada di mana? Di dalam dialog bergambar dekat atas tu. Okey, ni ya. Bolehkah kamu ceritakan keunikan keluarga kamu? Okey, ayat tanya di sini ada dua je. Okey,
Okay, nampak tak? Kat sini pun ada tanda soal. Ini adalah ayat tanya. Menanyakan, fungsi dia menanyakan sesuatu. Okay, seterusnya ayat seruan. Okay, ayat seruan di mana? Sini. Oh, Ruben rupa-rupanya. Okay, ayat seruan mesti ada tanda seru di belakang ni. Itu adalah ayat seruan. Ada lain tak? Tak ada. Seterusnya ayat perintah. Masih lagi dialog yang sama. Tapi di mana? Ayat perintah. Okey. Jemputlah masuk. Ini adalah ayat perintah. Okey, jadi itu sahaja ragam ayat yang ada dalam dalam dialog rahsia kebahagiaan ni. Okey, sekarang kita pergi kepada tugasan kamu. Apa yang saya nak kamu senaraikan semua ragam ayat yang telah cikgu terangkan tadi di dalam buku tulis. Okey, ni saya dah tunjuk contoh macam ni. Okey, di sini peribahasa. Mula-mula mesti peribahasa, kemudian ayat di mana ada peribahasa tu. Salin ayat dia, bila salin ayat mesti semua ayat tu awak salin. Faham? Okey, kemudian ayat penyata tadi ada berapa kita kira? Ada 9 rasanya. Okey, jadi senaraikan semua ayat penyata yang kita dapat tadi. Semua. Sini saya tak salin semualah. Okey, sebab tak cukup tempat. Saya nak dalam buku tulis awak tulis semua ayat penyata yang telah saya berikan. Okey, seterusnya tulis ayat tanya. Okey, kemudian ayat tanya tadi ada berapa? Ada 2. Okey, kemudian ayat seruan ada berapa? 1 sahaja. Okey, dan seterusnya tulis ayat perintah. 1 juga. Kemudian habis. Boleh? Okey, jadi saya harap awak boleh lakukan tugasan ini sebab sangat mudah. Saya dah terangkan, jawapan pun saya dah bagi. Tugas awak hanya salin sahaja. Baik, kita akan berjumpa lagi sekali nanti di dalam kelas yang lain. Dan itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.